Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah ruang dan juga platformnya untuk kami bawakan diskusi dan juga perbincangan mengenai perkara dan juga perkembangan semasa di peringkat Asia dan juga serantau ini. Dan sudah tentu untuk minggu ini kita ingin melihat kepada topik perbincangan berkaitan dengan perkembangan teknologi 5G kerana baru-baru ini telah pun berlangsung satu convention 5G Dunia 2022 yang mana diadakan pada tarikh 10 hinggalah 12 Ogos yang lalu di Harbin, China. Dan difahamkan convention ini bertujuan antara lain untuk menghimpunkan perkembangan dan juga pencapaian terkini berkaitan dengan pembangunan 5G bukan sahaja di China tetapi di serata dunia. Dan juga convention ini antara lain untuk membina platform dan juga integrasi inovasi 5G dan juga rantaian bekalan bagi teknologi tersebut. Jadi untuk waktu ini yang pertama kita ingin melihat yang pertama berkaitan dengan kedudukan dan juga realiti semasa pencapaian pembangunan teknologi 5G di Malaysia. Kemudian kita akan melihat juga apa cabaran sebenarnya dalam usaha untuk mempercepatkan perluasan rangkaian akses kepada 5G dan akhirnya kita bercakap tentang integrasi inovasi 5G di peringkat serantau ini. Jadi untuk waktu ini kita ada dua tetamu. Sudah pasti seperti biasa saya ingin bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan dan juga kolumnis daripada CMG iaitu Kumpulan Media Cina, dan seorang lagi adalah Encik Zulkarnain Muhammad Yassin. Encik Zul adalah Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia. Encik Zul, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong terlebih dahulu. Zhang Hong, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini sedikit rumusan dan juga apa yang telah pun dicapai di Convention 5G Dunia 2022. Terima kasih. Ya, memang kali ini kalau dalam convention tersebut ada banyak data-data yang diumumkan amat merangsangkan. Seperti kalau sekarang penggunaan data yang melalui telefon pintar di China lebih 27% adalah itu data melalui 5G, dan kalau penggunaan itu telefon pintar 5G sudah melebihi 450 juta buah di China. Dan kalau base station untuk 5G yang dibina di China sudah melebihi lebih 1,8 juta di China. Dan ini sebenarnya memperlihatkan satu perkembangan cukup besar, khususnya ketika kita tahu kita banyak syarikat-syarikat 5G atau telekomunikasi di China punya kena sekatan dari Amerika Syarikat. Dan khusus seperti Huawei, Zhongxin, ZTE. Dan meskipun menghadapi banyak gangguan, tapi kalau perkembangan 5G masih cukup merangsangkan di China punya. Dan khususnya kita tengok bukan hanya dalam bidang telekomunikasi, sebenarnya dia digunakan secara meluas dalam berbagai bidang yang lain. Kalau menggunakan telefon pintar, saya rasa bagi Satria sendiri ada pengalaman kerana Satria juga menggunakan telefon pintar dari jenama Huawei yang 5G punya. Tapi kalau menggunakan telefon pintar untuk macam menggunakan berbagai aplikasi media sosial punya, macam WeChat, Alipay atau Weibo, tak ada masalah. Kalau 5G atau 4G, tak ada perbezaan cukup besar. Bahkan kalau melayari itu video pun, tak ada perubahan cukup besar. Cuma mungkin dia memang mesti akan cepat sedikit. Tapi ini kalau bagi pengguna kita setiap hari, tak begitu ketara. Tapi kalau dalam berbagai sektor macam industri atau pendidikan atau macam pengangkutan dan juga bandar pindah atau juga macam perubatan, ini semuanya ada penggunaan yang cukup meluas dan saya rasa lebih berharga. Dan ambil satu contoh, yang tu dulu kalau kita tahu di bandar-bandar besar di China, di Beijing, di Shanghai ada banyak hospital, mereka mempunyai sumber yang cukup, yang boleh dikatakan paling canggih di seluruh negara China. Dia ada banyak doktor yang begitu berpengalaman. Dan ketika di berbagai bandar-bandar yang kecil sedikit, mungkin ada pesakit, dia ada penyakit yang cukup serius. Perlu ada mengadakan pembedahan. Dan ini hanya boleh dilaksanakan oleh doktor yang cukup berpengalaman di Beijing punya. Pada dulu, dia mungkin perlu menaiki pesawat terbang ke bandar tersebut dan minta bantuan dari hospital tempatan supaya menguruskan pembedatan di sana untuk pesakit tempatan. Tapi sekarang melalui penggunaan 5G, dia boleh di hospital dia sendiri
mengawal itu atau memandu itu robot sahaja, langsung mengadakan pemadaman secara berjarak jauh untuk pesakit di bandar yang lain. Ini satu penggunaan sahaja. Encik Zul, itu sesuatu yang menarik bila kita mendengar perkongsian yang diceritakan oleh Zhang Hong berkaitan dengan perkembangan pembangunan 5G di China. Malah kalau diikutkan dalam konteks Malaysia beberapa tahun sebelum pelaksanaan 5G, kalau kita bercakap tentang konteks Malaysia, rata-rata rakyat ataupun saya secara pribadi begitu teruja ya bila 5G tiba di Malaysia. Tetapi mungkin pada waktu ini, kalau kita lihat pada sasarannya telah pun diletakkan menjelang 2024, 80% kawasan diliputi ataupun dirangkumi untuk rangkaian 5G dan juga 100% kawasan berpendudukan. Mungkin pada waktu ini, baru-baru ini kita dimaklumkan tentang perbandingan antara negara Malaysia dibandingkan negara Singapura dengan Thailand dan juga Indonesia berkaitan dengan pembangunan teknologi 5G. Tetapi untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan di mana sebenarnya kedudukan dan juga realiti apabila kita bercakap tentang teknologi 5G di Malaysia ni, Encik Zul. Okey, terima kasih So Fauzi dan penonton Astro Agenda Awani pada petang ni. Untuk perkembangan 5G di Malaysia, kita sedia maklum bahawa kalau dibandingkan negara-negara lain yang dilaporkan, kita agak terkebelakang. Tetapi pada hakikatnya kita mengambil pendekatan yang lebih kemas dan lain daripada negara-negara lain. Kita mengadopt ataupun menerima pakai single wholesale network, di mana seorang pembekal sahaja yang membekalkan secara wholesale untuk 5G ini di Malaysia. Dan kita lihat bahawa salah satu aspek yang ditekankan dalam pelaksanaan ataupun pemilihan model single wholesale network ini adalah untuk mempercepatkan lagi proses pelaksanaan 5G di Malaysia. Sebab itulah kita lihat sasaran 5G jika berbandingkan dengan teknologi 4G, sasaran untuk 80% liputan di kawasan berpenduduk hanya dalam tempoh 3 tahun. Ya? Dan jika dibandingkan dengan teknologi lain, 3G dan 4G, dia mengambil masa antara 8 hingga 10 tahun untuk mencapai 80% kadar penembusan kawasan berpenduduk. Jadi itu satu aspek dari segi matlamat ataupun pencapaian yang disasarkan ataupun ditetapkan. Dari segi realitinya, dari aspek perancangan, kita lihat ia bermula dengan apabila berlakunya pandemik, kita melihat bahawa keperluan kepada capaian internet yang lebih pantas, dan pilihan rakyat Malaysia tentulah mobile broadband ataupun secara wireless access. Sebab itulah kita melihat bahawa perkembangan dalam sasaran jendela pun kita mempercepatkan pelaksanaan 4G liputan yang lebih meluas, yang pertama. Yang kedua adalah capaian kepada talian tetap melalui fiber dan juga selain daripada itu, kalau pada pelan asalnya 5G akan hanya dilaksanakan pada tahun 2023, tetapi kita telah mempercepatkannya kepada tahun 2021 dan pencapaiannya setakat Disember, penghujung tahun 2021, kita dapati bahawa telah selain dari dipercepatkan, sebanyak 500 tapak telah dapat disiapkan dalam tempoh masa yang singkat dan memberi liputan di kawasan-kawasan Putrajaya, Cyberjaya, dan Kuala Lumpur. Dan pencapaian semasa kita setakat ini, kita telah mencapai sebanyak 1,885 tapak 5G dengan liputan 27% kawasan berpenduduk
dan liputan ini dapat dinikmati bagi penduduk-penduduk di Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Perak, Pulau Pinang dan juga Sabah dan Kuching dan Kota Kinabalu. Jadi ini kita lihat bahawa apa yang kita rancangkan, kita sasarkan, kita yakin bahawa ia akan mendapat mencapai matlamat yang kita hasratkan. Namun begitu, kita sedia maklum bahawa di peringkat global juga kita ada mengalami masalah global supply chain berkaitan dengan peralatan komunikasi dan juga peralatan-peralatan elektronik yang lain. Ini juga memberi sedikit sebanyak impak kepada roll out, ya. Dan untuk itu juga masalah ataupun cabaran yang besar berkaitan dengan roll out 5G ini adalah berkaitan dengan tapak, ya. Dan untuk itu kita juga telah mengadakan rundingan dengan pihak kerajaan negeri, membuat penetapan dasar untuk memudahkan roll out ataupun proses-proses yang diperlukan untuk pembinaan infrastruktur telekomunikasi, terutamanya 5G. Jadi melalui sama ada tindakan yang bersifat intervensi policy ataupun intervensi yang berkaitan dengan memudahcarakan proses-proses kelulusan dan sebagainya, dan mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri, kita yakin bahawa apa yang kita hasratkan akan tercapai. Cik Zul tadi ada menyebut kalau ikutkan plan asalnya sepatutnya 2023, tetapi dipercepatkan pelaksanaannya pada 2021. Tadi juga disebut tentang beberapa cabaran yang perlu dihadapi apabila bercakap tentang mempercepatkan pelaksanaan pembangunan teknologi 5G dalam negara. Tapi mungkin pada waktu ini saya nak ambil sedikit masa, kalau boleh, untuk Cik Zul, bagaimana boleh rakyat secara keseluruhan boleh berimajinasi bila ada 5G ni nanti secara keseluruhannya, tak kiralah sama ada di bandar, di pinggir bandar, di Sabah, di Sarawak ataupun di cukup-cukup kampung, bagaimana kehidupan rakyat Malaysia secara keseluruhannya apabila kita bercakap tentang nikmat adanya teknologi 5G, bukan teknologi 5G, bukan sahaja tentang kepantasan dan juga kita bercakap tentang capaian, tetapi dengan 5G apa sebenarnya yang boleh kita lakukan? Okey, saya amat tertarik seperti yang dimaklumkan oleh saudara Zhang Zhao tadi, berkaitan dengan kalau dari segi pengalaman pengguna melayari internet menggunakan teknologi 4G dan 5G, ia memang tak nampak tidak dirasai sangat. Sebab itulah solusi-solusi berkaitan 5G ini lebih kepada penggunaan ataupun aplikasi yang berkaitan dengan enterprise solution yang memberi kemudahan kepada rakyat. Salah satu contoh yang telah diberikan tadi adalah berkaitan dengan aspek remote surgery, ya, aspek aplikasi kesihatan. Dan sebab itu aspek itu juga yang mungkin akan dirasai oleh rakyat apabila perkhidmatan 5G enterprise solution untuk healthcare ini dapat dibangunkan dalam negara kita. Jadi ini adalah peluang-peluang yang terbuka untuk kerjasama serantau berkaitan dengan industri penyediaan perkhidmatan kesihatan. Itu satu aspek. Aspek yang kedua adalah teknologi ini juga boleh digunakan untuk aspek-aspek ataupun penggunaan aplikasi pertanian ataupun agriculture verticals. Jadi ini juga boleh menghasilkan apa yang kita kata penggunaan teknologi 5G ini untuk solusi pertanian di luar bandar.
Jadi ini akan secara tidak langsung dapat meningkatkan penggunaan teknologi bagi mereka atau pengusaha-pengusaha peladangan, sama ada yang kecil ataupun yang besar yang berada di luar bandar. Itu selain daripada itu juga kita lihat bahawa terdapat aspek-aspek industri-industri seperti oil and gas yang mungkin memerlukan tenaga pakar ataupun yang kerja-kerja yang berisiko tinggi yang boleh diambil alih ataupun tidak perlukan pekerja tetapi boleh dilaksanakan oleh robot. Itu satu aspek di mana itu yang kita katakan bahawa ia akan menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, membuka peluang. Dan dari segi pengguna pula, sebanyak bagi teknologi 5G apabila kita bercakap tentang quality of experience lah, bagi gamers tu memang dia akan ada rasa perbezaan lah. Jadi kalau gamers yang tak kira berada di mana sahaja, experience itu akan lebih mendalam kerana dia boleh menggunakan aplikasi ataupun wearables yang dilengkapi dengan teknologi 5G dengan untuk VR. Jadi tak kira sama ada gamers di kawasan bandar yang mempunyai cukup infrastruktur komunikasi dan kelajuan yang mencukupi, tetapi gamers yang berada yang sedang bercuti di luar bandar juga boleh menikmati kelajuan yang experience yang sama kerana 5G membolehkan usaha tersebut. Jadi tidak perlu, ini mungkin boleh membuka peluang untuk aspek-aspek untuk gamers memang pengalaman yang berbeza, tetapi aspek yang kedua adalah beliau boleh berada di mana sahaja. Tidak semestinya beliau berada di tempat di bandar, tetapi jika sedang bercuti di kawasan luar bandar di mana perkhidmatan 5G tersedia, mereka boleh turut sama dalam tournament yang pada masa itu sedang berlangsung ataupun apa-apa juga aktiviti yang berkaitan yang memerlukan capaian internet yang lebih pantas. Itu sebenarnya seronoknya bila kita cakap tentang teknologi 5G dan pastinya dan seperti yang dikatakan oleh Cik Zul, keadaan dan juga realiti dan kedudukan pembangunan teknologi 5G masih lagi berada dalam landasan yang betul. Mungkin pada waktu ini Zhang Hong mungkin boleh dikongsikan ada satu laporan yang direkodkan antaranya melihat kepada pelaburan China dalam pembangunan teknologi 5G kalau diikutkan lebih daripada 400 bilion yuan ataupun kira-kira hampir 60 bilion dolar Amerika Syarikat, dan kalau diikutkan daripada segi rekod stesen pangkalan 5G sudah pun telah dibangunkan 1.85 juta dan juga lebih 450 juta pengguna akhir, dan kalau diikutkan daripada rekod-rekod ini menyumbang ataupun mendorong kepada 60% daripada jumlah pengguna global. Difahamkan juga dengan kepantasan dan juga industri pembangunan teknologi 5G di China telah pun mendorong kepada kemunculan industri baru dan juga mod perniagaan baru. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan tentang perkara tersebut dan juga bagaimana kalau China dah terkehadapan dengan teknologi 5G, bagaimana China boleh membantu rakan-rakan lain di peringkat serantau ini untuk sama-sama mempercepatkan pembangunan akses kepada 5G untuk mendapat manfaat secara keseluruhannya. Zhang Hong. Ya, kalau perkembangan teknologi ini sepatutnya membawa faedah kepada kehidupan setiap orang. Dan oleh itu kita lihat sebenarnya kalau sekarang pembinaan 5G disifatkan sebagai pembinaan infrastruktur yang baru di China punya. Dulu kita tahu kalau ketika China, kalau dunia menghadapi krisis kewangan pada dulu, China pun mengalami impas dan pada masa itu China memperuntukkan dana yang cukup besar untuk pembinaan infrastruktur seperti membinakan landasan kereta api laju atau lebuh raya ke kawasan yang paling terpencil macam pegunungan juga.
Dan ini sebenarnya banyak merangsang pembangunan ekonomi China bahkan dunia pada masa itu. Tapi hingga sekarang kita lihat kalau ekonomi China atau serantau bahkan dunia juga menghadapi impak yang cukup besar. Tapi kali ini kalau macam berbagai infrastruktur yang tradisional sudah cukup lengkap di China punya. Jadi bagaimana sekarang kali ini kita memilih untuk melabur di infrastruktur yang baru termasuk jaringan 5G punya. Dan dulu saya sudah memaklumkan perkembangan yang cukup merangsangkan 5G di China punya. Tapi sebenarnya ini masih boleh dikatakan terkumpul di kawasan yang cukup maju sedikit, macam di kawasan pesisir laut di timur China dan macam Shanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou. Tapi wilayah China begitu luas, masih ada banyak kawasan di barat. Mereka perlu ada teknologi yang baru digunakan, dipromosikan ke sana. Oleh itu saya rasa sebenarnya kalau pembinaan lebih banyak base station 5G ke sana, ini akan banyak membantu. Dulu ketika ada jalan lebuh raya atau landasan kereta api, banyak produk-produk tempatan boleh diangkut keluar supaya memasuki pasaran seluruh negara dan bahkan seluruh dunia, menambah lagi rezeki kepada mereka. Tapi sekarang kalau tengah dilengkapi itu jaringan 5G, ini jaringan maklumat, mereka akan mendapat menerokai lebih banyak peluang perniagaan di seluruh negara, bahkan di seluruh dunia. Oleh itu saya rasa ini akan sekali lagi menjadi satu bencana yang baru bagi pembangunan ekonomi tempatan. Saya rasa begitu juga bagi seluruh negara di rantau ini dan termasuk juga di Asia Tenggara. Kita perlu ada macam peruntukan dalam 5G untuk merangsang pembangunan ekonomi, khususnya pada itu era itu endemik itu. Dan kita sudah lihat sebenarnya kalau teknologi 5G dia sudah terganggu. Dulu mungkin boleh dipromosikan secara atau digunakan secara luas, lebih cepat. Tapi justru kerana ada sekatan atau ada sesebuah negara mereka menggunakan agenda politik untuk mengganggu pembangunan teknologi 5G di China. Kita tengok sekarang kalau Huawei dia sudah tak boleh mengeluarkan telefon pintar menggunakan chip 5G punya. Bagaimanapun kita lihat kalau chip 5G yang bukan untuk telefon pintar, untuk digunakan di bidang lain sudah digunakan berkembang cukup besar di seluruh China punya. Sentiasalah tak cukup masa kalau perbincangan seperti ini di platform Agenda Awani Asia, tapi saya ada lebih kurang daripada 2 minit pada waktu ini. Cik Zul, mungkin boleh dirumuskan apabila kita bercakap tentang teknologi 5G, buatlah perbandingan antara Malaysia dan juga negara-negara mana sekalipun. Akhirnya kita bercakap tentang teknologi 5G, kita bercakap tentang teknologi maklumat, kita bercakap tentang dunia tanpa sempadan dan tanpa batasan ini. Bagaimana boleh kita lihat kepada integrasi pembangunan 5G? Kalau dikongsikan oleh Zhang Hong, China mungkin dah begitu kehadapan bila bercakap tentang 5G ini. Apa jalan-jalan yang boleh kita rintis apabila kita bercakap tentang kerjasama yang boleh dilakukan sama ada Malaysia dan juga China ataupun Malaysia dengan negara-negara di jiran dan juga di peringkat serantau ini apabila kita bercakap tentang integrasi teknologi 5G ini, Cik Zul? Apabila kita bercakap tentang integrasi, sebenarnya kan saya lebih melihat kepada leveraging ataupun untuk leverage on each other's countries punya strength dan capabilities. Itu satu aspek di mana bahawa mungkin solusi-solusi yang dibangunkan melalui inovasi-inovasi di Malaysia dari aspek AI ataupun kepintaran cerdas ini mungkin boleh diaplikasikan untuk global use, ya. Itu satu aspek. Yang kedua mungkin aspek yang mungkin lebih penting adalah penubuhan innovation center di mana syarikat-syarikat teknologi global boleh menggunakan ataupun memanfaatkan Malaysia yang mesra kepada pelaburan
untuk melabur dalam innovation lab dan sebagainya dalam sama ada teknologi ataupun perusahaan berkaitan dengan otomotif atau juga dalam aspek oil and gas. Jadi ini saya lihat bahawa selain daripada itu satu aspek berkaitan dengan teknologi, tetapi perkara yang tidak boleh kita lupakan juga adalah bagaimana untuk mencapai standard keselamatan yang setara dan boleh diterima pakai. Jadi ini adalah perkara-perkara yang mungkin kerjasama serantau boleh dapat dilaksanakan, iaitu menggalakkan inovasi dari segi aplikasi dan pada masa yang sama pembangunan standard berkaitan dengan keselamatan 5G ini dapat diterima di peringkat global oleh semua pihak lah. Okey, baik. Terima kasih Encik Zulkarnain Muhammad Yassin. Encik Zul adalah Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC, dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong, wartawan dan juga kolumnis daripada Kumpulan Media Cina CMG, yang mana kedua-dua panelis pada malam ini berkongsi pandangan melihat kepada perkembangan semasa teknologi 5G khususnya di Malaysia dan juga di China, dan bagaimana cabaran dan juga integrasi kerjasama strategi yang boleh dijalinkan sama ada Malaysia dan juga China dan juga di peringkat serantau ini apabila kita bercakap tentang usaha untuk mempercepatkan pelaksanaan teknologi 5G di peringkat serantau ini. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Awani Asia, saya Fauzin, kita jumpa lagi.